Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira an-nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sambung lagi mudzakarah kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah fi fiqh as-sadah asy-syafi'iyah karangan Al-Faqih Abdullah bin Abdul Rahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana bih. Jadi kita dah masuk pada sunat yang seterusnya disebut dalam kitab ni, wa mashu jami'ir ra's fa in lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi masaha juz'an min ar-ra'si thumma tammamahu 'ala as-satiri thalatha. Terjemahan dia melakukan terjemahan dia, seterusnya menyapu keseluruhan kepala. Jika tidak mahu menanggalkan apa yang berada di kepalanya, memadai menyapu sebahagian kepala, kemudian menyempurnakan sapuan ke atas penutup kepalanya sebanyak 3 kali. Cara dia macam ni. Disunatkan kita sapu kepala secara keseluruhannya. Nak kita ambil air, sapu. Yang penting seluruh kepala disapu oleh air. Itu yang paling kurang lah. Yang cara yang paling afdal lagu ni, kita letak macam ni. Lepas tu yang ni kita letak kat sini. Ibu jari jangan bergerak. Kita ambil air, letak sini. 1. Lepas tu ke depan balik. Lepas tu ambil air. 2. Ambil air. 3. Sampai ke apa? Sampai ke tengkok lah. Depan belakang, depan belakang, depan belakang. Depan belakang 1, depan belakang 2, depan belakang 3. Jadi sunat kita buat lagu ni, lepas tu patah balik. Itu kalau kita ada rambut yang jenis berbolak balik. Macam orang Malaysia rambut panjang sunat lagu tu. Tapi kalau mereka yang rambut botak ataupun tak ada rambut, ataupun rambut dia tidak berbolak balik, hanya sekali je. 1, 2, 3. Okey, Okey. Lepas tu dibincangkan masalah bila kita buat sunat ni, kita basuh seluruh kepala. Adakah kita dapat wajib, kita dapat pahala wajib, adakah kita dapat pahala wajib membasuh seluruh kepala? Tidak. Tadi kepala wajib basuh sedikit, ambil air sikit. Itu yang wajib. Kalau kita basuh semua kepala, sapu semua kepala, kita hanya dapat pahala wajib hanya kat depan ni. Baki yang kita sapu tu dapat pahala sunat. Seperti mana rukuk, seperti mana sujud. Sujud, rukuk yang fardu ialah sekadar tamakninah. Kalau kita panjang rukuk, kita panjang sujud, lebihan daripada kadar tamakninah sujud ataupun rukuk, kita dapat pahala sunat. Maknanya kita tidak sebut, kalau dia rukuk 2 minit, kita tak sebut pahala selama 2 minit dia rukuk tu semua pahala wajib, tak. Kita sebut mula-mula sekadar subhanallah pahala wajib. Baki belakang tu yang kamu panjangkan rukuk kamu tu, lama rukukkan tu, itu kita dapat pahala sunat. Lagu tu. Kemudian fa in lam yurid naz'a ma 'ala ra'sihi. Kalau dia tak nak cabut benda yang ada di atas kepalanya, contoh kopiah. Kopiah mana ni? 50 ya. Tu Syria. Jadi kopiah ni saya tak nak cabut ketika mana saya berwuduk. Sekalipun saya mampu cabut, sekalipun senang nak cabut, tapi saya tak nak cabut, tidak ada masalah. Ketika itu sunat bagi saya sapu juga di atas kopiah ni. Tu. Sunat saya sapu juga air ataupun air lah di atas saya punya kopiah ataupun serban. Sunat dengan beberapa syarat. Pertama, kita pakai kopiah tu tidak dihukumkan dengan hukum yang haram li dzatih. Tu. Seperti orang yang berihram. Bila berihram, kalau dia pakai kopiah hukumnya haram. Ketika itu tidak disunatkan bagi dia untuk sapu dia punya kopiah ketika mana berwuduk. Jadi kita sebut kalau haram li dzatih, maka tidak disunatkan bagi dia untuk sempurnakan basuhan di atas penutup kepala, sama ada kopiah ataupun serban. Berbeza kalau haram, tapi haram li ghairih. Zat
kepada perbuatan yang dia buat tu tidak haram, tapi haram disebabkan perkara yang mendatang daripada luar. Contoh apa? Contoh kopiah curi. Kopiah curi. Kopiah, pakai kopiah tu tidak haram. Okey. Haram datang daripada mana? Daripada luar sebab dicuri. Okey. Ketika itu tetap kalau kita nak sapu kepala, sapu depan ni sikit, lepas tu sempurnakan ke atas ni. Jadi itu syarat yang pertama. Sunat kita sempurnakan sapuan di atas serban ataupun di atas kopiah, di atas songkok. Kalau kita tak nak cabut songkok, kopiah dan serban itu. Dengan syarat yang pertama, mestilah kita pakai kopiah itu hukumnya tidak haram. Dan juga tidak ada najis di atas ini. Itu syarat kedua. Walaupun najis yang dimaaf. Kalau ada tidak disunatkan kita sempurnakan sapuan. Lepas tu syarat yang ketiga disebut dalam matan mana tadi? Fa in lam yurid naz'a ala ra'sihi masaha juz'an min ar-ra'si. Tu syarat yang ketiga. Kita sunat syarat yang ketiga ialah kita sapu dulu kat depan ni. Boleh kita sempurnakan yang belakang. Itu. Ataupun mana-manalah, tepi ni ke ataupun tepi ni ke, boleh kita sempurnakan yang atas. Depan, lepas tu kita sempurnakan yang atas. Tepi ni, lepas tu kita sempurnakan yang atas. Tepi ni, lepas tu kita sempurnakan yang atas. Tu thumma tammamahu ala satir muttasilan mashahu bi mashi juz'i min ar-ra'si wujuba. Jadi 3 syarat untuk kita katakan sunat menyapu penutup kepala. Jadi saya berwuduk, basuh muka, ketika basuh kepala, sapu depan ni sikit. Lepas tu sempurnakan sapuan di atas. Mana kita buat macam ni? Air dah kena sini, lepas tu kita sempurnakan ke atas ni. Air dah kena sini, lepas tu kita sempurnakan. Ambil air yang ketiga sini, lepas tu kita sempurnakan di atas kopiah kita tu. Jadi kalau dia tak nak cabut kopiah, kita sebut sunat bagi dia sapu juga air di atas kopiah dengan 3 syarat. Yang pertama, sunat kata sunat tu 3 syarat. Yang pertama, kamu pakai kopiah tidak dihukumkan dengan haram. Kalau orang yang sedang buat ihram haji pakai kopiah haram, ketika itu tidak disunatkan bagi dia menyapu di atas kopiah. Yang kedua, tidak ada najis di atas kopiah walaupun dimaaf. Kalau ada najis, walaupun najis yang dimaaf, maka tidak disunatkan bagi dia sempurnakan sapuan air itu ke atas kopiah dia tu. Yang ketiga, selepas dia nak sapu kopiah tu ialah selepas daripada dia dah sapu satu juzuk daripada kepala. Sama ada depan ni dia ambil depan ni, lepas tu dia sempurnakan, ataupun dah basuh tepi ni, si tepi ni sikit, lepas tu dia sempurnakan semua sekali. Tepi ni, lepas tu dia sempurnakan semua sekali. Cuma yang lebih molek daripada depan lah. Datuk air kat depan ni, yang fardu telah gugur, sunat dia tarik sampai ke belakang, sapu kita punya kopiah. Itu 3 syarat. Salasa, 3 kali. 3 kali ni kembali kepada apa? Kalau seseorang tu tak nak cabut kopiah dia ketika mana basuh kepala, sapu kepala, maka sunat bagi dia sapu depan ni sikit, lepas tu sempurnakan sapuan di atas kopiah dia tu, penutup kepala dia tu 3 kali. 3 kali tu di sisi Imam Ibn Hajar kembali kepada ni ya. Mana 3 kali kat sini? 1, 2, 3. Atas ni sekali sahaja. Imam Ramli sebut tak? Ni 3, ni pun 1, 2, 3. Jadi Imam Ramli depan ni 3 kali, atas ni pun 3 kali. Imam Ibn Hajar sebut depan sahaja 3 kali. Yang wajib tu. Bagi rambut tu 3 kali. Adapun atas kopiah hanya sekali. Selesai. Kemudian selepas daripada kita basuh ataupun sapu kepala, sunat kita sapu keseluruhan telinga, zahir dan batin. Kita baca dalam ni. Seterusnya kemudian menyapu 2 telinga di bahagian luar dan dalam dengan air yang baru, dan di dalam 2 lubang telinga juga dengan air yang baru. Tu dia. Jadi sunat yang seterusnya ialah kita sapu telinga. Sapu telinga. Sapu semua telinga.
Dua-dua telinga lah. Zahir dan batin. Zahir mana ni? Yang belakang ni kita panggil zahir. Yang dalam ni kita panggil batin. Jadi zahir belakang ni, batin ni. Tak. Zahir dan batin sunat kita sapu dengan air. Tu. Bima in jadid dengan air yang baru. Maknanya tadi kita basuh kepala. Kita sapu kepala tak? Telinga jangan guna bekas air sapuan kepala tak. Ambil air baru, kita pun sapu kita punya telinga. Itu. Okey. Walaupun dah dapat asal sunnah, kalau kita sapu kita punya telinga dengan bekas basuhan kepala yang kedua dan yang ketiga. Asal sunnah tu dah dapat, cuma pahala kurang penuh lah. Yang molek dengan air yang baru betul. Okey. Wasima khaih, begitu juga sima khaih. Sima khaih di lubang telinga. Juga dengan air yang baru. Okay. Wal ahabu fi kaifiyati mashihima. Okey, cara yang paling molek untuk kita sapu kita punya telinga ialah kita ambil air kan, celup dalam air lah. Hujung jari ni, hujung jari apa ni? Jari telunjuk. Kita masukkan ke dalam telinga lah. Tak. Lepas tu tapak kepada jari telunjuk. Kita pusing-pusing main dekat dalam kita punya lubang-lubang ni. Jadi hujung masuk ke dalam. Kepala bagi jari. Allahumma salli ala Muhammad. Kepala bagi jari telunjuk. Itu ke dalam lubang. Lepas tu tapak ni tak. Kita pusingkan kat dalam telinga kita. Lagu tu. Lepas tu yang belakang ni kita pun macam ni. Belakang kita macam ni. Macam tu cara dia. Tu jadi cara dia ambil air. Hujung macam ni. Tapak kita pusing dekat dalam telinga tu. Yang ada banyak-banyak apa tu, rintangan tu lah. Lepas tu yang belakang ni tak. Macam tu. Satu. Kita ambil air baru. Dua, ambil air baru. Tiga. Selesai situlah. Tu dah 3 kali. Tak. Lepas tu sunat pula. Lepas tu kita buat 1, 2, 3. Macam tu. Ada 6 kali dah. Kemudian ada 6 kali lagi kita sunat sapu kita punya telinga. Ketika mana kita basuh muka dan ketika mana kita basuh kepala. Jadi bilangan sunat untuk kita basuh telinga ialah 12 kali. Macam mana? Okey. Ni. Selepas kita sapu kepala tak? Kita ambil air baru. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3. 6 kali dah. Lepas tu ketika basuh muka mula-mula tadi. Basuh muka. Tak, macam tu. Basuh muka. Tu. Lepas tu ketika basuh kepala. Sapu kepala tak? Macam mana? 1, 2. Pusing ke telinga ni? 1. Kita ambil air. Sapu kepala. Bahagian ni kita 2. Kepala. Bahagian ni kita pusing 3. Jadi sapuan ke telinga ni sunat sebanyak 12 kali. Bagi meraikan khilaf, yang sebahagiannya menyebut telinga termasuk bawah kepala. Sebahagian lagi menyebut telinga termasuk bawah muka. Kita nak raikan khilaf tu, kita sebut ketika basuh muka, basuh telinga. Ketika sapu kepala, sapu juga telinga. Tu. Jadi ada 9 kali sunat kita sapu telinga. Okey. Yang seterusnya, wa takhlilu asabi'il yadain. Seterusnya takhlil asabi'il yadain. Apa dia takhlil? Menyelati jemari 2 tangan dengan menyilangkannya. Sementara jemari kaki pula dengan menggunakan anak jari tangan kiri. Basuhan dimulakan dari bahagian bawah anak jari kaki kanan hingga anak jari kaki kiri. Jadi yang seterusnya ialah kita takhlil, menyelat. Menyelat tangan. Dengan cara apa sekalipun. Gini ke ikutlah. Yang penting menyelat. Untuk dapat
aslu sunnah tu dengan cara apa sekalipun. Cuma yang afdal bagi tangan disebut dalam kitab ni bitashbik. Tashbik ni lagu ni. Basuh tangan, tak. Apa tu? Lagu tu. Cuma Imam Mudabiri, dia sebut yang moleknya ketika kita basuh tangan, sunat kita menyelat. Nak nyelat lagu mana? Ni tangan kanan. Okey, ketika mana kita basuh tangan kanan, kita nak selat, kita buat lagu ni. Yang tangan kiri, jari kiri letak ke atas. Ketika kita basuh tangan kiri, yang kanan kita buat lagu ni. Atas dia. Itu lebih comel, kata Imam Madabiri. Sebab apa? Supaya berbeza adat dengan ibadah. Ni adat ni. Kita lepak, kita buat lagu ni dah. Terbenung dengan apa tu? Kisah-kisah lama. Ikutlah. Lagu ni lepak. Jadi kita nak bezakan lepak tu, adat tu dengan ibadat. Maka ketika ibadat kita buat lagu ni. Tak. Okey, selesai. Dan hukum kita tashbik buat lagu ni. Hukum macam ni. Apa hukum dia? Hukum dia dalam berwuduk sunat lah. Sebab kita menyelat. Tak. Tapi menyelat macam ni, tebal macam ni. Tapi ketika mana kita selain daripada dalam wuduk, tak, contoh dalam sembahyang ataupun dalam masjid sedang tunggu untuk sembahyang, ketika itu makruh kita buat lagu ni. Tak tunggu orang buat lagu ni. Ataupun lagu ni. Ikutlah. Tu makruh ketika kita dalam sembahyang ataupun tunggu orang bang ataupun tunggu orang azan, tunggu orang qomat. Yang mana kita sedang tunggu orang untuk azan ataupun qomat dan kita nak sembahyang dengan mereka. Mana dalam masjid lah kita tu. Makruh kita buat macam ni. Ataupun kita bunyikan, makruh juga ketika dalam sembahyang ataupun ketika mana dalam masjid kita sedang tunggu untuk sembahyang bersama-sama jemaah yang lain. Selesai. Okey, kemudian wa asabi rijlain bi khinsiri yadil yusra. Okey. Jadi tangan cara nak menyelat kita sebut sama ada lagu ni. Imam Madabiri sebut macam ni lebih molek, comel. Supaya berbeza adat dengan ibadat. Kalau kaki mudah. Jari kelingking belah kiri. Jari kelingking belah kiri ni tak. Kita selat daripada bawah, tarik daripada bawah. Apa tu? Takkan nak kat kaki dah. Belah kaki kanan. Lalu kita selat kaki kanan. Kita selat daripada hujung kaki kelingking kita. Jari kelingking bagi kaki. Jari kelingking bagi kaki. Kita ambil daripada bawah, tarik ke atas. Pergi ke ibu jari. Selesai dah kaki kanan. Ketika kita basuh kaki kiri, kita menyelat guna jari ni juga. Cuma start daripada ibu jari. Ke tepi sampailah jumpa kelingking kaki belah kiri. Jadi ketika mana kita nak menyelat kaki, kita mulakan daripada kelingking belah kanan dan berakhir ke kelingking belah kiri. Kita mulakan daripada kelingking belah kanan dan berakhir dengan kelingking belah kiri. Itu cara dia. Dalam iqna' sebut kita guna yang apa tu, belah kanan pun boleh. Kelingking belah kanan kita nak menyelat tu boleh juga, tidak ada masalah. Dalam iqna' dan juga dalam syarah al-irsyad, syarah al-irsyad. Irsyad ni ada dua syarah. Selesai kat situ. Wakhtara fil majmu' annahu la yata'ayyan litakhlil yadun. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi memilih, mana pendapat peribadi beliau mengatakan untuk takhlil iaitu menyelat sama ada tangan dan juga kaki ketika berwuduk tidak wajib ataupun tidak mesti kita guna tangan. Mana kita selat guna kain ke, guna kayu ke, juga dapat pahala. Yang penting ada nama selat. Itu. Na'am in lam yasilil ma'a ataupun al-ma'u illa bitakhlili wajab. Benar, kalau air tidak sampai di celah-celah ni, tak, kecuali dengan cara menyelat, ketika itu menyelat hukum dia wajib. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tu. Okey, seterusnya. Sunat seterusnya disebut dalam kitab ni at-tatabu'. Tatabu' ni berturut-turut. Berturut-turut.
maknanya lepas kita basuh muka, terus kita basuh tangan. Mana kita basuh muka sebelum muka kita ni kering, dalam keadaan suasana yang tidak terlalu panas, di tempat yang tidak terlalu panas, udara tidak terlalu kuat, tak, kita punya basuhan muka masih kering, masih basah, ketika itu kita basuh tangan. Ketika itu dah dapat pahala berturut-turut. Faham tak? Lepas tu kita sapu kita punya kepala ketika mana tangan kita masih basah dengan air wuduk ketika basuh tangan tadilah. Dan mesti kita ambil iktibar dengan suasana yang sederhana tak? Di tempat yang sederhana, mana tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Lepas tu dalam keadaan angin tidak terlalu kuat, sederhana belaka. Jadi dalam keadaan suasana yang sederhana itu, kita basuh tangan. Tak, tangan kita masih basah, kita pun sapu kepala, dapat dah pahala at-tatabuk berturut-turut. Dengan makna, kalau suasana terlalu panas, kita basuh tangan, sekejap je terus kering tangan. Kita ambil air, kita sapu kepala, tak, dapat tak pahala berturut-turut? Dapat pahala berturut-turut. Sebab apa? Sebab kalau keadaan suasana yang sederhana, maka ketika itu masih wujud basah pada tangan. Tapi ketika kamu sapu kepala tu dah tidak ada basah pada tangan tu, disebabkan perkara yang baru datang, iaitu terlalu panas, terlalu sejuk dan sebagainya. Lepas tu bahagian kepala ni kita takdirkan dia tu benda yang dibasuh. Sebab kalau kita sapu cepat sangat kering tak? Boleh jadi ketika mana kita basuh kaki, kita punya kepala ni dah kering, jadi tak dapat pahala tatabuk berturut-turut. Syekh sebut tak? Bahagian kepala walaupun disapu, kita takdirkan seolah-olah dibasuh. Kepala ni kalau aku basuh, kekal tak basuh dia? Kekal tak basah dia ketika mana aku basuh kaki? Kalau kekal basah yang ada pada kepala, ketika itu kita juga dapat pahala berturut-turut ketika mana kita basuh kaki. Okey. Berturut-turut ada beberapa gambaran. Yang pertama, antara anggota dengan anggota. Muka. Masih basah, kita pun basuh tangan. Masih basah tangan, kita pun sapu rambut. Masih basah rambut, kita pun basuh telinga. Tak, masih basah telinga, kita pun basuh kita punya kaki. Itu satu. Yang kedua, berturut-turut antara juzuk-juzuk satu anggota. Maknanya kita basuh muka tu terus satu muka. Jangan basuh atas ni dulu, tunggu sejam betul basuh pulak bawah ni. Boleh, cuma tak dapat pahala berturut-turut tu. Jadi setiap juzuk ni kita terus basuh sekentak, supaya dapat pahala berturut-turut. Manakala kita basuh bahagian ni, biar sejam kering dah, kita bawa basuh bahagian ni, sah wuduk kita tu. Tak, cumanya tak dapat pahala berturut-turut. Selesai. Kemudian yang seterusnya, kita sunat mendahulukan tangan kanan ataupun at-tayamun. Sunat yang seterusnya ialah at-tayamun. Kita dahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Dia ada dua golongan manusia. Yang pertama, yang kudung. Yang kudung memang disunatkan bagi dia pada seluruh anggota, dia dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Contoh, saya kudung, tangan kiri tak ada. Dah, tak ada, tak kat belakang siap ni. Ni je, satu. Jadi ketika mana saya wuduk, mana nak muat satu ni muka. Sekali angkat air. Jadi angkat air pertama belah kanan dulu. Angkat air yang kedua belah kiri. Faham tak? Lepas tu kepala belah kanan, lepas tu belah kiri. Tak? Tangan tak tahulah. Ambil tangan lagu mana nak basuh. Kaki belah kanan. Kalau tak muat sekali, ambil bahagian kanan kaki, lepas tu bahagian kiri kaki. Itu bagi mereka yang apa? Allah bising weh. Bagi mereka yang kudung. Adapun bagi orang yang sehat macam kita, yang ada dua-dua tangan, ketika itu disunatkan kita mendahulukan bahagian kanan selain daripada apa? Selain daripada muka. Muka tak adalah kanan dulu, serentak. Telinga serentak, tak ada buat kanan kiri tak, serentak. Kepala serentak, tak ada kanan kiri tak, serentak juga sunat kepala.
Jadi sunat kanan kiri pada tangan. Kanan dulu baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Jadi kepala serentak, telinga serentak, muka pun serentak kanan dan kiri. Yang sunat kita kanan kemudian kiri ialah ketika mana basuh tangan, basuh kaki ataupun sapu khuf. Khuf kanan dulu barulah khuf kiri. Begitu juga setiap perkara yang padanya ada kemuliaan, sunat kita dahulu yang kanan. Contoh bercelak, kanan dulu baru kiri. Cukur rambut, cukur belah kanan baru cukur belah kiri. Begitu juga pada perkara-perkara yang tidak ada kehinaan padanya. Dia tidak mulia tapi tidak dalam masa sama tidak ada kehinaan, tidak ada kotoran. Tak, ketika itu sunat juga kita dahulukan belah kanan. Okey. Kemudian wa italatu ghurratihi. Sunat yang seterusnya ialah kita panjangkan ghurrah. Ghurrah ni diterjemah lagu mana? Melebihkan basuhan muka. Ghurrah ni nama bagi bahagian muka. Tangan dan kaki itu tahjil. Jadi melebihkan basuhan muka, tangan dan kaki. Okey. Jadi disebut melebihkan, itu yang sunat. Melebihkan tu yang sunat. Adapun macam mana nak terang? Okey, semula. Ketika mana kita basuh muka, kita sebut sebelum ni wajib kita lebihkan sikit. Daripada had muka tu naik ke atas sikit, lebih. Wajib lebihkan sikit. Tak, sini ambil bawah sikit, wajib. Kat tepi ni ambil sampai ke telinga sikit, wajib. Sebab apa? Sebab nak basuh muka mesti basuh lebih sikit bahagian keliling tu. So basuh bahagian keliling tu lebih sikit tu wajib juga. Jadi kat sini italatu ghurratihi, apa yang sunat? Lebih lagi. Tu. Jadi ni kepala. Ambil lebih sikit. Tak, itu wajib. Ambil lebih lagi, itu sunat. Ni muka depan ni. Tak. Ambil bawah ni sikit, wajib. Ambil bawah lagi, sunat. Tepi ni. Tak, ni muka daripada sini sampai ke sini, kuping ni. Tak, lebih sikit daripada kuping, wajib. Lebih lagi, sunat. Itu. Begitu juga tangan kita sebut. Yang wajib sampai ke siku. Tangan tu ialah daripada hujung jari sampai ke siku. Tapi ketika mana kita basuh, wajib kita lebihkan sikit. Sebab apa wajib lebihkan sikit? Sebab tangan itu tidak sempurna dia basuh kecuali kalau kita lebihkan sikit basuhan tu. Jadi lebihkan sikit basuhan tu wajib juga. Lepas tu yang disebut sunat kat sini, lebihkan lagi. Lebihkan lagi sampai ni, sempurna kita punya otot ni. Sampai ke apa ni? Kita punya bahu. Tu. Begitu juga kaki. Tak, kita sebut kaki wajib dibasuh sampai ke buku lali. Dan wajib juga basuh lebih sikit daripada buku lali. Sebab nak sempurnakan benda yang wajib. Jadi apa yang sunat? Lebihkan lagi daripada perkara yang wajib itu, iaitu sampai ke kita punya tumit, kita punya apa? Betis kita tu kalau boleh basuh semua sekali. Itu sunatnya. Okey. Fa'ulima anna ghurrah wa tahjila ismani lima la yatimul wajibu illa bihi wa innamal masnunu italatuhuma. Yang wajib italah, lebihkan lagi. Adapun ghurrah, tahjil itu memang wajib. Selesai kat situ. Yang seterusnya tarkul isti'anah bis-sabbi illa li'udhrin. Sunat yang seterusnya ialah kita tinggalkan daripada meminta tolong. Tu ketika mana berwuduk. Dalam ibadat secara umum lah, kita tinggalkan daripada minta tolong ke orang. Dalam syarah disebut al-i'anah. Dalam matan sebut al-isti'anah. Al-isti'anah ni sin wa ta' tu yufidut talab. Tinggal meminta tolong. Tak. Dalam syarah sebut al-i'anah. Tinggal meminta tolong ataupun ditolong lah. Tadi yang lebih tepat kita sebut sunat kita tinggalkan meminta tolong dan ditolong. Walaupun kita tak minta orang lain nak tolong, sunat kita kata tak payah tolong. Okey. Jadi kat sana ada hukum hakam. Hukum hakam mengenai minta tolong dan juga ditolong tanpa diminta. Hukum hakam minta tolong dan juga ditolong tanpa diminta. Okey. Yang pertama kita sebut harus kita nak minta tolong ataupun ditolong. Pada apa? Pada menghadirkan air. Kita suruh kawan kita bawa air, aku nak berwuduk. Sebab Nabi pernah suruh sahabat ambil air, Nabi nak berwuduk. Jadi harus, tidak ada masalah. Yang kedua, hukum dia khilaful aula, kurang molek.
Kalau apa? Kalau orang lain tolong tuangkan. Orang tuang air, tak. Kita basuh. Orang tuang air, kita pun berwuduk. Ketika itu, hukum dia khilaful aula, kurang syamil lah. Sama ada kita minta tolong dituangkan ataupun dituangkan tanpa permintaan daripada kita. Hukum dia khilaful aula, kurang syamil. Yang boleh kita tinggalkan. Yang ketiga, makruh. Makruh. Kita minta tolong ataupun ditolong. Ketika mana ghusl, basuh. Orang lain tolong basuh kita punya tangan ni, makruh. Sama ada kita minta untuk dia basuhkan ataupun dia basuh sendiri nak khidmat kat kita sebagai tok guru ke, tok syekh ke, hukum dia kekal makruh. Jadi hukum 3 tadi tu. Makruh, harus dan juga khilaful aula itu hukum bagi meminta tolong dan juga ditolong tanpa diminta. Sebab tak sesuai lah kita nak beribadat tapi orang lain yang tolong. Biar kita buat sendiri semua benda supaya nampak apa? Nampak halul muta'abbid, hal keadaan kita hamba tu. Na'am in qusida ta'limu nahwil mu'in nudibat. Okey. Ada kala sunat kita minta tolong ataupun ditolong. Kalau niat kita nak mengajar orang. Tak, kawan ni berwuduk tak apa nak kena. Jadi kita suruh dia wudukkan kita. Ketika mana dia wudukkan kita, kita tunjuk cara yang sebenar. Cara yang betul dalam berwuduk. Ketika itu sunat kita minta tolong ataupun biarkan dia tolong kita. Dengan niat nak mengajar dia cara wuduk yang tepat, yang sahih. Ada kala wajib kita minta tolong. Kalau kita tidak mampu berwuduk. Tak. Sedangkan kita ada duit lebih. Duit dalam bank banyak. Tak habis makan. Kita tak mampu nak berwuduk sendiri. Ketika itu wajib kita upah orang. RM5 ke sekali berwuduk, RM2 ke sekali berwuduk. Wajib kita upah dia untuk wudukkan kita. Kalau kita tidak ada duit lebih, makan pun kahih pagi makan pagi, kahih petang makan petang, kahih malam makan malam. Ketika itu kita sembahyang sahaja dengan tayamum lah. Kalau kita tak mampu berwuduk, kecuali dengan orang tolong, nak bayar orang tolong, tak ada pitih. Ketika itu kita sembahyang dengan tayamum dan kalau sembuh nanti ulang balik sembahyang itu. Yang seterusnya, sunat juga tarkun nafdi. Sunat kita tinggalkan nafdi, kita ringgih. Kita berwuduk. Tak, atau kita buat macam ni. Supaya air baki, air yang ada kat muka hilang. Kita ambil air, basuh tangan. Kita pun jentak. Supaya baki-baki air yang ada pada tangan tu pergi. Makruh. Bukan makruh, khilaful aula. Khilaful aula bukan makruh. Kurang molek khilaful aula. Khilaful aula ni bawah daripada makruh. Tu. Seolah-olah kita nak lari daripada kesan ibadat. Jadi kurang molek lah. Begitu juga tashnif. Sunat kita tinggalkan tashnif. Tashnif ni kita lap basahan air wuduk yang ada pada tangan kita tu dengan kain. Tu hukum dia khilaful aula juga. Kalau tanpa uzur lah. Tak ada uzur apa-apa. Lepas wuduk kita ambil kain lap muka, lap tangan. Itu hukum dia khilaful aula, kurang molek. Tapi kalau ada uzur, maka disunatkan kita berwuduk tak. Tu muka kita adalah kesan air wuduk tu, tangan pun sama tak. Lepas tu ada hajat, ada uzur yang menyebabkan kita nak sapu kita punya tangan, tak. Ketika itu sunat. Apa uzur? Contohnya terlalu sejuk, dia kena air lagi sejuk, aku pun lap aku punya tangan ni. Ataupun terlampau panas air tu, kita pun lap. Tak. Ataupun takut kalau basah kita punya tangan ni, lalu tempat najis hinggap dekat kita punya tangan dan melekat kat tangan. Waktu tu sunat kita sapu kita punya tangan. Begitu kalau nak tayamum, sunat sapu kita punya tangan. Wa ghusl mayit, lepas kita mandikan mayat, kan ada wuduk. Lepas kita mandikan mayat. Ghusl mayit, Allahu a'lam. Ghusl mayit, mandikan mayat. Tak tahu macam mana cerita dia, Allahu a'lam. Okey. Jadi itu keadaan-keadaan sunat kita lap kita punya kesan air wuduk yang ada pada badan. Ada kala wajib kita lap kesan wuduk itu. Contohnya kita yakin ataupun kita zan berat belah berlaku.
90%, 80%, kita sangka kalau kita tidak lap basahan yang ada pada tangan, pada muka, menyebabkan najis akan melekat pada kita punya tangan dan muka. Tak? Waktu tu wajib kita lap. Okey. Seterusnya sunat juga kita tahrikul khatam ataupun khatim. Gerakkan kita punya cincin. Ketika wuduk, gerakkan kita punya cincin. Sunat supaya lebih sampai air. Okay, kalaulah cincin itu menghalang daripada sampainya air. Dan memang air tak akan sampai kecuali dengan cabut cincin. Waktu tu wajib cabut cincin. Okey. Ataupun cincin tak akan sampai, air tidak akan sampai bawah cincin kecuali kita gerakkan cincin. Ketika itu wajib kita gerakkan cincin. Jadi bila sunat? Sunat bila kita pakai cincin. Dan tanpa kita menggerakkan cincin, air dah memang sampai bawah cincin. Ketika itu sunat saja kita gerakkan cincin. Tapi kalau air tidak sampai ke bawah cincin, kecuali dengan gerakkan cincin, wajib kita gerakkan cincin. Air tidak sampai ke bawah cincin kecuali kalau kita cabut cincin. Ketika itu wajib cabut cincin. Kemudian wal buda'atu bi'alal wajhi wa fil yadi wal rijli bil asabi' fa in sabba 'alaihi ghairuhu bada bil mirfaq atau marfiq wal ka'bi wa dalkul udwi. Seterusnya sunat juga kita mulakan basuhan daripada atas muka. Ambil air, start dari sini, jatuh ke bawah. Nak start daripada sini boleh, start daripada sini boleh, start daripada bawah boleh. Tapi yang boleh ambil air, start daripada atas. Sebab atas ni lebih mulia. Pada tangan dan juga kaki pula, di sisi Imam Ibn Hajar, sunat kita mulakan daripada atas, daripada jejari. Tu. Mana air kena kat jejari dulu, baru jatuh ke bawah. Air kena jejari, baru jatuh ke bawah. Begitu juga kaki. Kena jari dulu, baru jatuh ke tumit air tu. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Imam Ramli sebut ada perincian. Imam Ramli sebut kalau orang lain tuang, fa in sabba 'alaihi ghairu bada bil mirfaq fil yad wal ka'b. Kalau orang lain tolong tuang, mana orang lain tolong tuang air, bukan kita tuang sendiri. Tak. Ketika itu kita mulakan basuhan tangan daripada ni, siku. Daripada atas sampai ke bawah. Daripada atas sampai ke bawah. Kaki daripada tumit sampai ke jari. Itu. Itu kalau orang tolong tuang. Kalau kita tuang sendiri, sama. Daripada atas sampai ke bawah. Daripada atas sampai ke bawah. Daripada jari kaki sampai ke tumit. Itu. Tu di sisi Imam Ramli ada perincian. Imam Ibn Hajar sebut sama ada orang yang tolong tuang air ataupun kamu tuang sendiri, sunat ketika basuh tangan, mulakan basuhan daripada arah ni, jari tangan dan jari kaki. Kemudian sunat juga dalam wuduk dalku al-udwi. Sunat kita dalk ni gosok kita punya anggota wuduk tu lah. Jadi wuduk letak air bawah apa tu, qalah, bawah apa tu, pancuran air, tak, bawah air hujan, rata molek tu okey lah. Tak? Ataupun kalau kita rendam kita punya tangan, selesai dah wuduk kita, sah dah. Cuma yang molek kita gosok juga ketika mana kita berwuduk. Gosok dua cara. Pertama, ketika mana kita berwuduk tu kita gosok terus. Gosok terus. Ataupun gosok selepas kita sapu muka. Maknanya kita letak, kita cari kolah, kita rendam kita punya muka. Lepas rendam tu baru kita gosok. Rendam kali kedua. Lepas rendam baru kita gosok. Selesai muka. Tangan kita masukkan dulu dalam air, lepas tu baru kita gosok. Boleh juga. Jadi gosok anggota tubuh badan dalam wuduk dan juga mandi wajib, sama ada semasa kita basuh anggota badan itu ataupun selepas daripada kita basuh anggota badan itu dengan air. Dituntut untuk kita gosok itu, lebih-lebih dituntut untuk kita gosok itu ialah pada musim-musim sejuk. Pada musim sejuk. Sebab kalau musim sejuk kita punya akib, kita punya tumit tu agak merekah. Jadi tuntutan untuk gosok tu dilebihkan. Wa mashul maqain. Sunat juga dalam wuduk kita sapu maqain ni dengan jari ni. Kita sapu ni. Tu.
Maksud maqai kat sini bukan ini sahaja. Dalam syarah sebut lihad kat sini. Sunat kita berwuduk. Tak, ni kita sapukan ni. Ni. Supaya air sampai ke bawah. Supaya apa? Supaya lebih rata gitu. Tu Kalau air tidak sampai dekat bahagian kat sini. Bahagian ni dengan bahagian ni, tepi ni. Kecuali dengan kita sapu, wajib sapu. Jadi sunat ni bila kalau kita tak guna tangan pun, tak, air dah sampai dah bahagian sini, air dah sampai dah bahagian tepi ni. Ketika itu tidak wajib kita gunakan tangan. Tapi kalau air tidak sampai kat bahagian ni dan juga bahagian ni, kecuali dengan kita sapu, ketika itu wajib kita sapu, gosok dengan tangan bahagian maqai dan juga lihadh. Okey, selesai. Kemudian sunat kita menghadap kiblat ketika berwuduk. Baru ni saya bersolat sebelum mengajar lah. Dia jengka 15. Berwuduk dalam keadaan membelakangi kiblat. Datang seorang pakcik tu tak molek ni, kena menghadap kiblat. Jadi kita pun dengan rasa segan pusing menghadap ke kiblat. Jadi tidak ada masalah orang tegur benda baik. Tak, kita buat, kita ikut. Wa wad'ul ina an yaminihi in kana wasi'a. Kemudian disunatkan juga kita letak bekas belah kanan kita. Kita letak bekas di belah kanan kita. Itu pun kalau bekas kita itu luas. Dan kita memang nak cebok daripada bekas itu. Jadi ini bekas belah kanan. Dan luas bekas tu. Kita letak belah kanan dan kita cebok. Tapi kalau orang lain tolong cebok dan tuang kat kita, waktu tu kita suruh dia duduk belah kiri kita. Orang yang nak tuang tu, air tu duduk belah kiri kita, barulah kita berwuduk, basuh tangan, basuh muka dan sebagainya. Wa alla yanqusa ma'ahu an muddin. Lepas tu disunatkan juga ketika mana kita berwuduk, jangan kurang air daripada satu mud, satu cupak ni. Ambil air banyak ni. Tu satu mud, satu cupak. Jangan kurang daripada tu. Sebab Nabi berwuduk lebih daripada satu cupak. Jadi kita jangan berwuduk kurang daripada satu cupak. Kalau kurang juga, kalau kurang daripada satu cupak, tapi air boleh rata molek pada seluruh anggota, maka tidak ada masalah. Tapi kalau sekadar sapu, kurang air. Bila kurang sikit sangat, maka dia sapu muka. Itu tu tidak sah. Walaupun sapu tu sikit, ada basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, bahagian kaki kiri pun dia basuh. Ada satu juzuk, ada contoh bahagian kuku. Di kaki kiri dia tak basuh, dia sapu, dia ambil air dia sapu. Tidak sah wuduk dia. Mesti kena basuh juga bahagian yang kena basuh. Jadi kita sebut sunat jangan kurang daripada satu mud, satu cupak ketika mana berwuduk. Sunat tu bagi pihak siapa? Bagi pihak manusia, orang yang badan dia macam badan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sudut kesederhanaan dan juga pada sudut kelembutan. Tapi kalau orang tu besar, waktu tu tambahlah air banyak sikit. Kalau orang tu lebih kecil daripada baginda Nabi, maka air tu kurang sikit. Itu Kemudian disunatkan juga kita tidak bercakap-cakap daripada awal wuduk sampailah habis wuduk. Kecualilah dengan zikir. Ketika itu tidak ada masalah. Dan juga illa li maslahatin, kecuali juga kalau kita bercakap untuk maslahat. Contoh menyuruh buat kebaikan, mengajar orang yang jahil, maka disunatkan kita bercakap walaupun dalam wuduk. Kadang-kadang wajib kita bercakap ketika wuduk. Tak. Contoh tengok orang buta nak jatuh gaung, wajib bercakap. Kita tambih dia, kita beritahu dia depan tu ada gaung, jangan tebing gi lagi. Tak, kalau tak jatuh dalam gaung. Jadi bercakap dalam wuduk asalnya hukum dia makruh. Ada kala sunat, kalau nak menyuruh kebaikan dan mengajar orang yang jahil. Ada kala wajib kalau kita tengok orang buta ataupun orang tertentulah nak jatuh dalam gaung ataupun nak kena musibah, kena langgar dan sebagainya. Ketika itu tengah berwuduk pun wajib bercakap, bagi pesanan kat dia supaya tidak berlaku mudarat pada diri dia. Yang seterusnya wa an la yaltima wajahu bil ma. Sunat juga kita tidak menampar air kepada muka kita. Ambil air, tu atau menampar muka dengan air, pun dia tidak molek. Sunatnya kita tinggalkan, basuh dengan molek-molek lah, ambil air slow, jangan tampar muka. Sunat juga kita berjimat dalam menggunakan air, bukan kedekut ni. Lepas tu kita hati-hati supaya renjisan air yang jatuh tidak kena kita balik. Lepas tu sunat juga kita minum daripada lebihan wuduk kita. Tu
Dalam sebuah hadis disebut inna fihi syifaan min kulli da'. Pada lebihan wuduk itu ialah ada kesembuhan, ada ubat bagi setiap penyakit. Lepas tu sunat juga kalau kita nak berwuduk, kita lepas berwuduk tu kita ambil air sikit, kita genjih kat kita punya kain ataupun seluar. Supaya mana kita tengah nak supaya mana kalau kita nak sembahyang kita tengok ada air kat kemaluan, bahagian kemaluan. Datang was-was ni air kencing ni. Lah dia pun pergi wuduk, pergi bilik air basuh apa semua. Jadi was-was akhir sekali. Tak. Jadi nak tolak was-was, lepas berwuduk kita ambil air, kita percik siap-siap dekat kita punya bahagian peha, bahagian area-area kemaluan tu. Supaya apa? Kalau nak sembahyang, warna basah. Tadi aku ngenjih. Jadi tidak datang was-was. Jadi was-was nak hilangkan dia ialah dengan cara lawan. Yang layan. Okey, lepas tu wa alla yamsahar raqabah, tidak disunatkan kita sapu kita punya raqabah, lengkok. Sebab hadis dalam sapuan raqabah ni hadis dia maudhu' ataupun syadidud dha'af, terlalu lemah. Maka tidak diamalkan dalam perbuatanlah dalam ahkam. Walaupun Imam Qurdi sebut kalam muhaddisin, perkataan para ulama hadis memberi isyarat kepada hadis dalam bab menyapu raqabah ini ada banyak jalur, ada banyak turuk yang menyebabkan hadis tu naik kepada martabat hasan. Dengan itu kita sebut kekal sunnah juga kita sapu raqabah. Lepas tu nak sapu raqabah tu, kalau kita katakan sunat tak kita sapu dengan air yang baru. Kalau kita sapu dengan lebihan air kepala, habis basuh kepala, sapu raqabah. Lebihan air itu ialah lebihan air sapuan kepala, juga tidak ada masalah, dapat dah pahala. Yang terakhir kita baca selepas daripada kita berwuduk, sebelum daripada berlalunya masa yang lama, lepas berwuduk tu baca doa ni. Yang moleknya sebelum kita bercakap dengan benda-benda yang mengarut, lepas wuduk tu kita baca ni. Jangan bercakap dulu dengan benda-benda yang tidak sepatutnya. Kita dahulukan baca doa ini selepas daripada berwuduk. Dalam hadis sebut kalau baca doa ni dibuka baginya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk ikut mana dia nak masuk. Doa ni ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu riwayat Imam Tirmizi ditambah oleh Imam Al-Ghazali waj'alni min ibadikas salihin. Tu. Lepas tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Datangkan doa tu sebanyak 3 kali dalam keadaan menghadap kiblat. Kita punya tangan angkat sampai nampak kita punya ketiak tu sikit lah. Tu. Putih ketiak itu bagi Nabi. Kita warna macam-macam warna. Selesai kat situ. Jadi angkat macam ni. Kita punya mata pun dekat ke arah langit lah. Itu. Itu bukan dalil Allah Ta'ala di langit. Sebab kalau kita kata lagu tu ketika mana kita sembahyang, kita menghadap kiblat, Allah Ta'ala kat mana? Kat langit ke? Kat kiblat. Kita sujud, kita bukan menghadap Allah Ta'ala. Tak kat bawah pula dah. Gitu. Itu bukan dalil kepada wujud yang Allah Ta'ala kat atas. Angkat tangan. Allah Ta'ala kat atas. Lepas tu sembahyang menghadap kiblat, Allah Ta'ala kat kiblat. Tak? Tu. Lepas tu benda lagi tadi. Sujud Allah Ta'ala dekat bawah. Jadi kelakar lah. Kelakar. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan benda-benda yang baharu. Lepas tu dia sebut pula dalam hadis yang lain, Allah Ta'ala tu dekat dengan kita seperti mana darah ke apa tu, hablul warid tu. Hablul warid mana dia urat yang ada kat kita tu. Jadi Allah Ta'ala ni kat mana? Kat langit ke? Kat bahagian depan ke? Kat bawah ke? Kat kita punya tengkok ke? Kat urat-urat ke? Tak. Bahawa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada bersama-sama dengan kamu. Di mana ada kamu, Allah ada kat situ. Kita dalam tandas, Allah kat tandas. Kita kat fanfare, Allah ada kat fanfare. Ketika mana kita duduk dekat apa lagi? Pusat judi. Allah ada kat pusat judi. Okey. Tu Allah Ta'ala dengan saya, dengan orang lain. Dia banyak macam Allah Ta'ala ni. Duduk dengan saya duduk kat jengka. Allah Ta'ala ada dengan saya. Lepas tu ayah mertua dekat Selayang. Allah Ta'ala ada dengan ayah mertua saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dah. Lepas tu apa lagi? Tok guru saya dekat Mesir. Allah Ta'ala ada dengan dia. Jadi banyak Tuhan ni.
Ha. Mana gaya? Mana gamuk? Duk bahas benda-benda mengarut lagu tu. Tak ada benda lain nak bahas tak? Baca. Kemudian disebut wala ba'sa bid-du'a'i indal a'dha. Tidak ada masalah untuk kita bacakan doa-doa ketika mana kita basuh anggota wuduk. Basuh muka ada doa dia, basuh tangan ada doa dia, basuh kepala ada doa dia, basuh kaki ada doa dia. Tu. Itu ada perbahasan lah. Ala kuliah kita sebut tidak ada masalah kalau nak baca. Lepas tu sunat juga lepas wuduk kita baca apa? Kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali ayat kursi. Kalau dengar azan ketika mana habis wuduk kita dengar azan. Nak jawab azan dulu ke nak baca nak jawab azan dulu ke nak baca doa selepas wuduk dulu? Baca doa lepas wuduk dulu, lepas habis baca doa lepas wuduk barulah kita jawab balik azan. Azan dah habis jawablah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai habis. Okey. Disunatkan juga selepas mana kita berwuduk kita sembahyang 2 rakaat. Tu. Tapi janganlah terlampau lama. Wuduk tahun lepas nak solat sunat 2 rakaat hari ni. Tu tak boleh lah. Walaupun ada pendapat kata boleh. Sebagaimana kita tidak berpaling. Kita sebut tidak boleh lah. Kita sebut tidak boleh. Jadi lepas wuduk terus sembahyang. Macam tu. Jadi sampai situ sahaja untuk kali ini. InsyaAllah pada perbahasan akan datang kita masuk fasal yang baru iaitu membincangkan tentang makruh dalam wuduk. Itu sikit je. Kemudian kita masuk pula perbahasan mengenai syarat-syarat nak sahnya wuduk. Termasuklah syarat-syarat sah wuduk ni termasuk perkara yang sama ialah syarat-syarat sah mandi wajib, mandi sunat. Jadi kita tutup majlis kita sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.